Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Untuk kali ini, pertemuan kali ini saya akan memberi feedback terhadap satu aktiviti yang saya telah berikan kepada pelajar, iaitu bagaimana pelajar berhujah menggunakan tiga domain utama yang terdapat di dalam falsafah terhadap satu isu yang diberikan ini, iaitu golongan etis adalah antara golongan yang memberi ancaman kepada proses pembinaan peradaban Malaysia. So, di sini saya datangkan tiga domain utama yang terdapat di dalam falsafah. Domain logik, Okey, saya datangkan dua pendekatan yang terdapat di dalam logik, walaupun yang kita belajar sebelum ini terdapat 4 pendekatan yang terdapat dalam domain logik, tapi untuk membahaskan penghujahan, memberi penghujahan terhadap kenyataan ini, saya menggunakan dua pendekatan yang terdapat di dalam logik, iaitu logik didaktif dan juga logik induktif. So, apa itu logik didaktif? Logik didaktif iaitu kita mempunyai banyak premis-premis yang benar, dan premis-premis ini bersifat general dan kita nak dapat satu kesimpulan yang lebih khusus. Manakala logik yang bersifat induktif itu adalah kita boleh lebih daripada satu premis dan kadang-kadang kita hanya mempunyai satu premis saja. Contohnya, premis tersebut premis yang bersifat khusus, tapi kita nak generalizekan, kita nak umumkan kepada kesimpulan dia. Kita membuat kesimpulan itu secara umum, tapi premis yang kita bagi hanyalah premis yang bersifat khusus. So, di sini bagi memberi penghujahan terhadap statement ini, saya mendatangkan dua pendekatan yang terdapat dalam logik, iaitu didaktif. Saya datangkan di sini tiga premis utama, tiga premis sebagai asas perbincangan, iaitu premis pertama saya meletakkan bahawa etis berpegang kepada aliran liberal. Walaupun tidak semua golongan yang berfahaman liberal itu adalah etis, tapi etis kebiasaannya mereka berpegang dengan aliran liberal. Itu premis yang pertama. Premis yang kedua, aliran liberal yang melampau, bercanggah dengan rukun negara kita. Berupaya memberi ancaman dan terhadap kedudukan ataupun keharmonian di negara kita. Dan premis yang ketiga, sekiranya berlaku aliran yang bercanggah dengan rukun negara berupaya membawa kekeliruan dan kekacauan dalam masyarakat. Daripada tiga premis ini, saya menggunakan didaktif. Sekiranya saya membawa dua kesimpulan ini. Yang pertama, kesimpulannya golongan etis yang melampau berpotensi memberi ancaman kepada pembinaan negara kita. Kesimpulan ini boleh diterima sebagai kesimpulan yang logik apabila saya meletakkan golongan etis yang melampau. Tapi apabila saya membuat kesimpulan berdasarkan tiga premis ini, kesimpulan saya berbunyi begini: golongan etis memberi ancaman kepada pembinaan peradaban Malaysia, dan itu merupakan satu kesimpulan yang falasi, yang tidak tepat. Kesimpulan ini adalah kesimpulan yang bersifat general. Kita mengumumkan kepada semua etis bagi ancaman. No, itu salah lah. Tapi sebenarnya dia golongan etis yang melampau apabila menyatakan kehendak mereka itu sesuatu benda yang bercanggah dengan rukun negara itu secara yang terbuka, dan benda itu, perkara situasi itu berupaya memberi ancaman kepada masyarakat kita. Okey, dan itu didaktif. Dan apabila kita menggunakan induktif, saya hanya mendatangkan satu premis saja di sini, iaitu golongan etis yang memberi terdapat golongan etis yang memberi kekeliruan kepada masyarakat Malaysia. Kesimpulan daripada satu premis ini, golongan etis memberi ancaman kepada pembinaan peradaban Malaysia falasi, sebab dengan satu premis yang khusus ini
terdapat, ini khususlah, hanya golongan-golongan segelintir saja, tiba-tiba diumumkan, digeneralisekan kepada semua golongan etis memberi ancaman. Itu falasi. Tapi kalau kita bawa satu kesimpulan yang begini, tidak semua golongan etis memberi ancaman kepada pembinaan manusia. Okey, penghujahan ini logik. Cuba kalau pelajar boleh tengok betul-betul, maksudnya falasi ni di sini dan juga falasi sekiranya anda menggunakan didaktif. Didaktif. Sekiranya anda menggunakan didaktif dan anda juga berpotensi untuk memberi satu statement yang falasi apabila kesimpulan yang anda buat itu bersifat general. Di sini pun golongan etis memberi ancaman kepada peradaban Malaysia. So ini statement yang general dan di sini pun dia menjadi falasi apabila statement itu jadi general. Okey. Didaktif dan induktif. Ini untuk domain logik. So, apabila kita tengok kepada domain insan, psikologi, bagaimana perbincangan insan dan psikologi terhadap statement ini, kita dah bincang pada topik yang sebelum ni berkaitan dengan insan. Golongan etis adalah satu golongan yang menerima konsep insan itu hanya terdiri daripada 3 unsur saja, iaitu jasmani, logik, intelek dan juga emosi. Golongan ini tidak menerima elemen rohani. Sebab rohani adalah satu benda yang tak nampak. Benda yang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak boleh diterima oleh panca indera. So, mereka tidak dapat menerima benda tu. So, kerana rohani kebiasaannya terkait dengan agama atau worldview yang terkait dengan metafizik. Kita dah belajar pun tentang konsep apa itu metafizik dan pastinya sesuatu yang terkait dengan metafizik adalah bercanggah dengan kepercayaan golongan etis. Golongan etism ini. Okey, sekiranya dilihat dari sudut falsafah pendidikan kebangsaan, pemahaman golongan ini adalah tidak seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menerima unsur rohani, yang mana di dalam FPK kita, sistem pendidikan kita mengiktiraf bahawa manusia ini mempunyai 4 unsur itu, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Kita tidak menafikan manusia ini mempunyai unsur rohani. Apabila kita melihat statement ini daripada domain metafizik dan metafizik ni pun dah disentuh sedikit sebanyak di sini, iaitu bila kita melihat berkaitan dengan teori hakikat kewujudan. Hakikat kewujudan. Golongan metafizik menerima aliran materialism, iaitu yang menerima perkara yang fizikal semata-mata, yang hanya boleh diterima oleh panca indera yang 5 semata-mata. Benda yang selain yang tidak boleh diterima oleh panca indera yang 5, maka benda itu dianggap seperti tidak wujud. Dan ini adalah golongan materialism. So, golongan etis ini tergolong dalam golongan aliran materialism. Dan apabila kita tengok dari sudut perbincangan teori sebab dan akibat, golongan etis ini hanya melihat sebab dan akibat yang khusus yang boleh dicapai oleh panca indera yang 5. Sedangkan golongan yang idealism, golongan yang bukan etis ni, dia bukan saja menerima sebab akibat yang khusus tapi menerima sebab akibat yang lebih bersifat umum. Benda ni kita dah bincang di dalam bab yang berkaitan dengan metafizik, iaitu sebab akibat yang umum selalunya dikaitkan dengan perkara-perkara yang bersifat dengan metafizik. Okey, di sini 3 domain utama yang terdapat di dalam falsafah dan saya mengharapkan bahawa pelajar dapat memahami bagaimana domain-domain yang terdapat di dalam falsafah ni boleh digunakan untuk kita memberi penghujahan ataupun menerima sesuatu pandangan. Kita berhujah, kita memberi pandangan dan akhirnya kita percaya dengan pandangan tersebut. Okey.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.